Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu belia, satu Malaysia. Saya Muhammad Rizan bin Hassan, merupakan Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Sebenarnya adalah untuk melengkapi dasar belia Malaysia agar segala perancangan yang termaktub di dalam dasar belia Malaysia itu dapat kita laksanakan. Contohnya antara lain yang tidak ialah menyentuni 8 kumpulan sasar belia itu sendiri, termasuk belia berisiko, belia sekolah menengah, belia masa dan lain-lain. Itu juga pada masa yang sama kita 2016 adalah masa bagi kita untuk mengenal pasti bakat kepimpinan belia yang akan menerjui kepimpinan belia yang selari dengan tarifan umur 15 hingga 30 tahun. Pada masa yang sama juga adalah pencokolan bakat dan juga potensi anak-anak muda selari dengan Malaysia yang akan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Namun begitu, kita tidak lupa sifat-sifat kerohanian dan juga pembangunan sasia, di mana elemen kesukarelaan seperti MyValk dan juga program-program pembangunan kemahiran seperti satu beli satu kemahiran 1B1K. Begitu juga program-program yang bersifat advokasi seperti program Youth Idea, program Terus Terang akan terus diperkasakan lagi sehingga ke peringkat akar umbi, kerana kita percaya brand-brand ataupun jenama yang MBM wujudkan ini semakin dekat di hati anak-anak muda. Umum mengetahui pada tahun 2018 adalah pelampalihan di mana kepimpinan belia di dalam negara kita akan berubah mengikut tarifan umur daripada 15 ke 40 diturunkan kepada 15 ke 30. Jadi dalam hal ini MBM telah pun menyediakan beberapa plan ataupun pendekatan-pendekatan yang boleh melengkapi dasar belia Malaysia itu sendiri. Antaranya ialah MIB 300 dalam usaha kita melahirkan pemimpin di peringkat kebangsaan selama 300 orang. Namun begitu, kita tidak lupa juga untuk menyediakan ilmu-ilmu dan juga latihan-latihan kepimpinan kepada belia-belia di peringkat negeri dan juga peringkat daerah serta di peringkat-peringkat cawangan. Pada masa yang sama juga, bagi memastikan gerakan belia ini terus diperkasakan, memandangkan faktor umur yang telah pun diturunkan itu memungkinkan banyak latihan-latihan ataupun program-program yang bersifat mematangkan kepimpinan belia itu perlu kita lakukan. Dalam hal ini MBM akan lebih banyak memperkasakan jaringan-jaringan ataupun membina hubungan-hubungan sama ada dengan NGO tempatan atau juga NGO antarabangsa dalam kita melonjakkan bakat kepimpinan muda kita. Umum juga mengetahui cabaran terbesar yang dihadapi negara pada hari ini dan juga masa akan datang ialah soal ekonomi, soal kos harga hidup, peluang pekerjaan, dan ini dua isu yang sentiasa menghambat diri anak-anak muda di Malaysia. Dalam pada kita terus mencari formula yang terbaik, sebenarnya antara perkara lain yang kadang-kadang diri kita sendiri terlepas pandang ialah bagaimana anak muda itu menguruskan kewangan mereka. Kadang-kadang apa yang berlaku tanpa kita sedar, kita adalah yang menyumbang kepada permasalahan tersebut. Contohnya kerana terikut-ikutkan dengan hasrat untuk menjadi sebuah negara maju, nilai kehidupan kita juga kita berubah daripada yang sedia ada kepada yang kononnya lebih advance ataupun lebih dilihat cool. Sedangkan itu sebenarnya tidak memberi apa-apa nilai tambah yang baik kepada pembangunan diri kita sendiri. Jadi saya menyeru kepada anak muda, kita harus melihat balik kepada diri kita sendiri. Adakah kita memerlukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan apa-apa faedah sehingga kita mengorbankan banyak perkara, terutamanya kewangan dalam kita mendapatkan perkara-perkara tersebut.
Dalam keadaan kita menghadapi suasana ekonomi yang tidak merasakan ini, seharusnya kita lebih bijak untuk mengurus kewangan, lebih bijak untuk mengurus diri kita, dan yang paling penting adalah bijak untuk mengurus sikap kita. Kerana sikap kita lah yang sebenarnya yang menentukan kita boleh mendapati cabaran tersebut ataupun kita akan tersangkut dengan cabaran-cabaran yang sedia ada. Bercakap tentang soal hak pekerjaan, sudah tiba masanya graduan institusi pengajian tinggi dan juga institusi latihan kemahiran tidak hanya melihat kek ekonomi dalam Malaysia sahaja. Sepatutnya sudah tiba masanya kita mempunyai keberanian. Belia Malaysia harus mempunyai keberanian, perlu memiliki sikap ingin mencuba dan juga daya saing yang tinggi untuk bersaing dengan rakan-rakan dari kalangan belia-belia negara ASEAN. Sudah tiba masa juga kita untuk berhijrah ke negara-negara serantau dalam kita melihat kek ekonomi ASEAN yang menjanjikan pulangan ekonomi yang besar. Kalau kita lihat hari ini, kek ekonomi ASEAN mula ditinjau oleh negara-negara seperti Amerika Syarikat, China, Korea dan Jepun. Sedangkan kek tersebut seharusnya dinikmati oleh anak-anak muda, belia-belia di kalangan negara-negara ASEAN, khususnya belia-belia negara kita. Berdasarkan teknologi, kepakaran, kemahiran yang ada kepada anak muda Malaysia, seharusnya kita bersaing dan juga merebut ke ekonomi ASEAN agar kita terus mampu bersaing dan juga menonjakkan diri kita ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Untuk apa kita bersaing dengan pekerja-pekerja asing yang datang ke negara kita, sedangkan kita lebih mengetahui dan juga lebih mempunyai maklumat dan juga kemahiran untuk kita mencuba peluang pembinaan kerjaya kita, pembangunan kerjaya kita di negara-negara serantau. Ayuh, sudah tiba masanya belia Malaysia menunjukkan bahawa belia kita boleh meraih pendapatan yang lebih tinggi kan ke peringkat antarabangsa, setidak-tidaknya di peringkat negara ASEAN, insyaAllah. Saya mewakili kepimpinan tertinggi Majlis Belia Malaysia dan juga rakan-rakan pimpinan badan-badan gabungan dan juga seluruh pimpinan gerakan belia di Malaysia mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2016 kepada seluruh masyarakat belia, sahabat-sahabat belia kita yang berada di Malaysia maupun berada di luar negara, dan jadikanlah 2016 adalah tahun yang akan memberi makna besar kepada gerakan belia dan juga pembangunan belia di Malaysia. Dan bersamalah kita menyuburkan semangat kecintaan yang tinggi kepada negara, semangat berkasih sayang sesama agama, sesama bangsa dan juga sesama negara. Selamat menyambut Tahun Baru 2016.